Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Doa yang saya baca tadi last sekali ni ialah untuk supaya Allah kurniakan kita sebelum kita mati ni sempat bertaubat, dan ketika kita mati mendapat syahadah, boleh bersyahadah selepas kita mati, kita akan mendapat syurga dan nikmat syurga. Kan? Okey, doakan. Okey, kita kena banyak doa ni. Ni lagi tinggal, dia sebenarnya tiap-tiap hari doa lah kan. Kalau bulan Ramadan ni kita ambil peluang, tapi kalau orang tak ambil peluang Ramadan ni, rugilah. Kan? Rugi. Kalau kita rugi, kita banyak buat benda yang kita tak doa, rugi. Sebab Allah memang bagi peluang betul Ramadan ni. Banyak tempat, banyak waktu. Waktu buka dia kan. Malam bulan Ramadan, kita tengok apa ni, semalam ada satu YB di sebelah Kelantan ada kan, meninggal malam Jumaat, malam Ramadan kan, malam Jumaat, malam orang Qiyamul Lail. Dikatakan dia tengah tu, dia jatuh turun pada katil nak ke bilik air lah ceritanya. Dia stroke lah, tarik. Tapi wife dia cakap dia tengah menyebut nama Allah. Tengah kan, tengah menyebut nama Allah. Meninggal muda daripada saya lagi, ya, 53 tahun. Okey, ya. Okey, Allah ambil dia. Memang apa ni, waktu yang semua orang impi-impikan, ya. Time tu semua orang impi-impikan. Ramadan, Jumaat, malam orang biar mulai. Okay, semoga Allah tu. Lepas dia malam tu, dia masa tengah di malam tu dia buat, dia ni lah, dia tengah share pasal nuzul Quran ni dalam FB dia. Dia sibuk pasal nuzul Quran ni. Ni orang agama juga lah. Dia bekas timbalan profesor di UIE lah. Okey, orang yang pernah bertugas di Morocco tak salah saya. Okey, ya. Okey, teman-teman, kita doakan semoga dia ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Okey, teman. Okey, kita teruskan kita punya pelajaran hari ni. Kita nak masuk ke surat 97. 97 ni tajuk dia huruf ra. Okey, huruf ra ni pada asalnya adalah bersifat tafkhim, namun ia akan dibaca tarkib pada keadaan tertentu bergantung kepada tanda pada hurufnya. Sebenarnya terbalik ni. Dia huruf ra ni pada asalnya ada bersifat tarkib, namun ia akan dibaca tafkhim pada keadaan tertentu bergantung kepada tanda pada huruf yang sebelumnya. Terbalik ni. Kan? Dia tarkib, dia bukan tafkhim. Huruf ra ni dia bukan sifat huruf ra ni, dia ada 7. Sifat dia, salah satu sifat dia, pangkal lidah kita terletak istifal, dan tengah-tengah lidah kita dia pun infitah, terbuka. Bukan terkatuk kan. Mana kalau kita tahu, kalau si huruf tu dia istifal, dia infitah, dah tentulah huruf tu kita baca dia nipis. Ra kan. Ra macam tu kita sebut dia ra. Kan kita sebut ra, tak ada kita sebut tebal. Bila datang baris pada dia, baru kita sebut ra. Sebut ra kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak boleh baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh baca dah. Ra yang asal kan. Ra rendah pangkal lidah. Ra. Okey. Boleh dapat? Benar Okey, terus. Okey, dah tengok sini. Kadang ra ni ada waktunya kita baca dia tafkhim. Ada waktunya kita baca dia tafkhim dan tarqiq. Maknanya kita baca tafkhim ni tebal dan nipis. Ada baca kita baca nipis, tarqiq. 3 keadaan ra ni. Ni yang kita akan belajar ni. Baca tebal, baca kedua-dua sekali boleh, dan baca nipis. Kita terus. Okey, macam mana keadaan bentuk rupa mulut kita, lidah kita masa kita baca dia tebal? Masa dia tebal, tafkhim, lidah kita menegang ke nak naik mengarah ke pangkal lidah yang nak naik ke apa? Pangkal langit-langit kita kan? Pangkal langit-langit yang berdaging. Kita kan? Okey, pangkal langit-langit yang berdaging. Jangan lupa ada kita punya pangkal langit-langit ni, belakangnya dia berdaging. Daging kan? Kita tekannya lembek kan? Berdaging lah dipanggil. Ada orang panggil pangkal langit berdaging. Ada orang panggil pangkal langit-langit lembut. Langit-langit lembut di belakang sana. Lembek ya. Kan? Nak sampai kita punya anak tekak kita. Jangan duk jolok puasa ni. Kita belahak ni. Kan? Kalau dulu kecil-kecil nak buka puasa, jolok ni. Anak tekak. Muntah buka puasa. Kecil-kecil akal muntah buka puasa dia. Muntah tahu puasa jolok. Okey. Selalu yang macam tu budak lelaki lah. Dia nakal. Budak lelaki ni puasa dia culas sikit. Kalau perempuan dia okey sampai terbaring-baring kalau dia puasa. Betul tak? Siapa ada anak lelaki nak perempuan boleh tengok macam mana. Kan? Akal banyak aja. Kalau puasa kalau budak lelaki ni akal banyak aja. Dia culas nak pusing. Tapi kalau ada perempuan ni dia sampai lembik kan. Mak dia goreng cucuk tapi tu dia baring sampai menyerap. Kan simen sejuk kan. Simen sejuk menyerap atas simen. Okey macam itulah. Okey. Tapi jangan paksa kalau budak-budak tak larat, suruh sekat-sekat hari dulu berlatih kan. Dia tak suruh kita seksa depa kan. Depa kecil tengok kadang-kadang ada budak tu jenis tak makan kurus kediang tu, kita suruh pergi puasa. Macam kita dulu kan. Kita dulu makan lalu, sok bangkit makan lalu. Ini budak yang memang halus tu, yang besar tinggi tapi berat 20 kilo je. Biasa jumpa tinggi dia dah 2 tinggi tapi halus sangat, berat 21 kilo je. Yang tu janganlah kita paksa dia puasa kan. Kesian kat dia kan. Nanti dia dah besar dia fikir. Kalau kecil-kecil memang tak boleh tu. Memang kurus sangat kan. Kalau kita puasa dia puasa macam mana keadaannya. Okey ya. Yang nak paksa dia apa? Nak paksa dia solat puasa. Ni kadang-kadang kita mak bapak kita paksa puasa tapi solat dah kenyang buat tak tahu je. Budak tak solat tak apa buat tak tahu je. Tambah-tambah kita dah pergi suruh, kita melompat pergi suruh, anak tinggal hiha-hiha kat rumah, buka tengok TV. Dia sebenarnya solat tu lah kita kena tegahkan. Sebab solat ni orang kurus pun boleh solat kan, orang kurang makan pun boleh solat. Tapi kalau puasa kena ada orang yang ada tenaga lah. Okey ya, boleh ya. Sebab tu kalau Ramadan ni kena bagi ujung-ujung, nak habis sok bagi-bagi kat budak-budak sahur. Jangan berkejut awal-awal lah. Pukul 3-4 pingsan dia. Okey ya. Kita sambung masuk balik kita punya raw tadi. Okey, waalaikumsalam bagi yang bersama-sama kita di Facebook ya. Okey, mungkin ni time tidur ni, hujung minggu. Jangan dalam kelas tidur dah. Okey. Kelas kena cekam mata dulu, lepas ni baru tidur. Ya. Okey. Boleh ya, Cik Noah? Orang bujang ni tak kira lelah. Okey. Okey, lepas tu tengok lidah tu. Lidah tegang. Cerita pasal lidah tadi dah pergi ke puasa dah. Okey, pangkal lidah tu lembut. Kalau yang tarqiq ni tuliskan TARQIQ tu kan, tarqiq tu. Kita pangkal lidah kita terletaklah. Yang ujung yang nak panah ni huruf dia, huruf ra. Makhraj huruf ra.
Kan? Ujung lidah kena langit-langit yang setentang dengan dia. Ra. Okey. Bila kita tegang kan, cuba kita tegang pakai lidah sambil letak kan. Bunyi dia macam mana? Cuba tolak suara tanpa ada udara keluar dan tegang dengan pangkal lidah, lidah ujung letak dekat makhraj dia. Bunyi macam mana? Ra, ra, ra. Ingat lagi sifat huruf ra ada takrir kan? Yang ni tarkik, takrir berulang. Ra, ra, ra. Okey, satu yang saya ajar dulu bila nak sebut huruf ra ni, jangan tuan-tuan tekan kuat-kuat tuan-tuan punya hujung lidah ni kat langit-langit. Dia longgar, dia ada macam lubang-lubang bolos sikit. Bila kita tolak suara, dia akan jadi takrir. Berulang. Ra, ra, ra. Okey. Ingat tak tuan-tuan? Ingat kan? Ingat, Kak Yati ingat, Kak Yati. Ra. Ingat kalau ada soalan terus soal. Okey. Kalau Yati yang segan-segan buat macam rumah sendiri lah ni. Ada masuk kelas orang segan, tak ada apa ni. Depa biasa je semua. Depa ni dah lama kelas saya. Dah biasa. Okey. Kalau yang tarkib ni pula rendah pangkal lidah. Bunyinya macam mana? Bunyi balik bawah. Kita tarik lebarkan bibir balik bawah ni, tarik ke bawah. Ri. Tengok ni. Ri. Tadi ra, ri. Tengok. Ni lebar bawah. Ri. Ra, ri, ru. Okey. Okey, tapi jangan moncong Jangan buat benda yang tak sepatut buat. Ro. Tak ada macam tu je. Macam ni Ra, ri, ra, ri. Macam kita cekung kan? Cekung macam kita buat ni. Ra, ri. Kan? Tengok mulut beza kan? Ra, ri. Bismillahirrahmanirrahim. Kan macam tu kan? Jangan macam Bismillahirrahmanirrahim kan? Rahman, Rahim. Macam tu, tebal. Macam tu. Okey okey, boleh. Okey, itu mudah kot. Bariko. Okey. Rot. Okey, terus Lepas tu tahulah kan macam nak buat bila tebal mesti tegang. Tegang kan? Tegang. Boleh semua latih tak? Ra. Kalau balik kalau nipis lembutkan, jangan tegang. Ri. Okey, nanti kita latihan baru kita tengok macam mana sebenarnya bunyi dia. Okey terus pembahagian huruf baris. Okey, tengok pembahagian kumpulan. Tengok dia buat kotak situ dalam kaedah ni. Dia buat kotak macam 5 segi kan. 5 segi tu. Okey, dia kata yang pertama sekali ra berbaris. Kan? Kedua yang sukun asli, ra yang sukun asli. Dia bagi-bagi sukun asli, makna dia memang dia mati huruf ra tu. Yang ketiga sukun datang. Ra ni yang datang mati. Bila ada hamzah wasal nanti dia panggil kan datang mati dia. Lepas tu ra yang berbaris kasrah, baris bawah kan. Kan betul kan? Baris bawah. Baris bawah. Lepas tu bacaan khusus. Yang kelima bacaan khusus. Ada ra ni. Khusus bacaan dia. Okey, dia bagi pada 5 lah. 5 bahagian kat situ Okey. Okey, kita buat sikit-sikit dulu kan. Okey, Ramadan ni sikit-sikit lah. Okey, yang minggu depan kita tengok dulu macam mana keadaan ni. Kalau tuan-tuan nak pergi shopping, kita kena cuti lah seminggu. Sebab kita dah berapa kali dah berkelas? 3. Masuk ni 3. Ramadan 3 kali kan? 3. 3 kali. 3 kali tu dah okey lah tu kan. Anda tahu bulan minggu depan ke kata kita nak pergi shopping ke, walaupun tak boleh kampung tapi nak shopping juga kan. Kaki menggeletik je. Kan? Menggeletik poket pun menggeletik je kan. Tapi yang ada gaji bulanan tu tak ada hal lah kan. Okay. Tapi kena juga tuan-puan. Okay. Saya pun syorkan macam tu. Kita kena raya walaupun kita duduk raya dalam rumah. Kan? Kena raya. Sebab itu adalah hari kemenangan. Kan? Hari kemenangan ni kita kena raih lah.
Macam kita sambut Ramadan pun kita raih. Kita raih, kita pasang lampu lilap lah, apalah kita raih kan. Ni raya pun kita raih. Pakai baju baru, ambil ramal sama-sama gambar dengan ni, selfie dekat dalam rumah kan. Lepas tu baru pergi Ramadan. Nanti barulah rasa kemenangan, hari kemenangan. Hari kemenangan kita. Okey jangan pula tak raya, apa pun tak mau buat. Kan? Tak malas lah, merajuk merajukkan kerajaan lah, tak mau. Merajuk, tak mau buat cucuk pula, tak mau buat kuih ya. Okey. Orang jauh-jauh ni tak dapat balik main rumah saya. Rumah saya boleh raya. Okey. Sebab kita pun tunggu pasal rentah daerah pula ni, lepas ni. Kan? Rentah negeri kita dah tahu dah, rentah daerah. Dia akan umum pula bila nak raya. Dia akan umum pula nanti. Tapi kita dalam satu taman okey lah. Boleh meraya, boleh kita buat ketupat. Nak daun palas ada. Pandai buat daun palas ni Kak Yati, Kak Puan Zara pandai. Tapi nak cari tak? Puan Zara ni dekat lah. Kalau pandai, saya 1-2 ada lah. Sebab saya tanam pokok ni. Tanam. Sebab dulu-dulu Baru nak. Dulu-dulu bawa kahwin dengan orang Kedah, boleh bawa sini. Daun palas pergi beli kat Sungai Besi tu. Pasar Sungai Besi, sebab situ tempat askar. Kan? Ramai orang Kedah. Jadi dia ada daun palas. Lah ni tak payah. Lah ni tanam sendiri, senang. Habis cerita. Kita bawa dengan pokok-pokok kali main. Rimbun. Kita tanam juga tapi tak naik lagi. Dia tengok tempat dia mau semak-semak sikit. Tak ada tempat cerah sebab pokok tu pokok hutan. Okey. Okey, tapi kalau belah Kedah depan rumah dia tanam. Sebab depa tak boleh dipisahkan dengan daun palas, ya. Okey, terus Ya. Ni mood raya ni Cik Noah, mood raya dah main. Okey ya. Okey. Urut berbaris ra tengok. Ustaz ni dekat suka cerita pasal makanan bila Ramadan. Okey. Okey, huruf ra berbaris. Tengok Okey, yang ni kita boleh tengok. Ra berbaris. Saya akan baca. Saya tegangkan pangkal lidah saya. Ra. Ada getaran kan, dan dia bunyi tebal. Okey. Baris fathah ni sama ada dia tak kira dia awal ke tengah ke hujung kalimah, dia memang tebal. Tak kira duduk kat mana, memang tebal. Dia kata sama ada awal ke tengah ke hujung kalimah, tebal. Dia tak cakap mati lagi, dia cakap hujung kalimah. Kan? Okey. Okey, ra yang baris depan juga tafkhim. Absaruhum ru. Tapi dia tak adalah rupa ra yang baris atas bunyi dia, sebab dia dah muncung. Kan? Dia lain bunyi dia. Absaruhum. Jangan baca absaruhum ru, bukan ru. Absaruhum. Dah tebal kan? Okey, lepas tu ra yang baris bawah. Baris bawah. Okey, dia kata baris kasrah sama ada awal tengah hujung kalimah baca nipis. Tu tarik kita punya pipi bawah. Ri bariqa kan. Okey, sama-sama ya. Tengok saya baca. Okey, raja'a absaruhum bariqa. Kena biasakan main dengan rahang kita ni. Kalau tak biasa, dia keras hujung tak boleh baca Quran. Ada pergerakan rahang kita baca Quran. Bukan dia suruh pergerakan rahang ni sampai kita baca Quran macam kunyah-kunyah tu. Bukan macam absaruhum, bukan itu, tapi gerak buka baris atas absaruhum. Boleh? Okey, nanti ada dekat contoh baru kita sama-sama ya. Okey, terus kat sini. Okey, kita pergi yang
dalam kotak tadi tunjuk yang kita pergi yang pertama tu. Yang pertama ni berbaris. Ra berbaris. Kita pergi tajuk dia ni, ra berbaris. Okey, ra berbaris. Ni lah kalau ra berbaris. Kalau ra berbaris macam tadi, ni ra berbaris ni. Nampak ni? Ra berbaris kan? Ra baris atas ni asal betul. Ra baris atas tebal, ra baris depan tebal, ra baris bawah nipis. Kalau cakap tafkhim tebal, baris atas. Dah cakap tebal tak payah cakap tafkhim lagi, benda yang sama. Kalau cakap tafkhim tak payah cakap tebal kan. Ra tafkhim. Nanti saya bila dah baca Quran ni, saya akan tanya. Saya baca raja'a, ra baca apa? Tafkhim. Okey ah. Okey ah. Okey, terus. Ini bukan kelas Iqra' tuan-tuan puan yang di Facebook. Ini kelas Tahsin Tajwid. Bukan kelas Iqra' Tahsin Tajwid. Dia orang ni ni pelajar ni dah lepas kelas Iqra' dah. Dah lama dah. Dia dah melalui kelas Iqra' dulu lama. Tapi benda ni saya dah ajar kat dia orang. Dah ajar dah siap-siap dulu. Tapi tak tahu secara mendalam detail lah kan. Bila tak cerita pasal lidah. Cuba cerita tebal, baca tebal. Okey. Sekarang ni baru detik. Okey, sekarang ni yang kedua, masalah kedua pula huruf ra sukun asli. Boleh tumpang. Siapa nak tumpang kelas saya boleh. Di Facebook dia pada nak tumpang Saya dah abak dah tadi, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Bila dia dah ada kat Facebook tu, maknanya open lah. Kan? Kita terbuka lah. Tapi nak campur dengan boleh dengar lah kawan-kawan kita ni duk baca, tapi tuan-tuan tak boleh lah baca. Tapi memadai lah kalau 5 orang punya contoh tu dah padu lah kira kan. Kira dah padu lah dapat contoh. Okey, terus yang mati ni huruf sukun yang memang dia mati. Ceritanya ra tu mati. Mati atau sukun. Okey, kalau yang mula-mula dia kata ra sakinah. Ra sakinah ra mati lah tu. Ra mati. Dan huruf ra ni sebelumnya berbaris fathah. Sebelumnya berbaris atas. Okey, sama ada di tengah atau di hujung kalimah. Macam asal tadi lah. Macam asal tadi ra baris atas kan. Yang tebal. Sekarang ni ra mati sebelumnya baris atas. Tak kira duduk tang mana. Baca tebal. La yashar. Okey. Ini teknik lah. Teknik mulut kita nak buat macam mana. Nak buat macam mana. Ada yang nak buat macam mana Ustaz nak bagi tebal. Okey. Nak buat macam mana Ustaz nak bagi tebal. Nak bagi tebal, tuan-tuan kena letak dan angkat pangkal lidah. Makhraj letak. Tegang. Kalau nak mudah lagi, tuan-tuan cekungkan. La yashar. Har. Terbuka Tuan-tuan tengok mulut saya ni terbuka, bukan tertutup moncong. La yashar. Buat khar. Bukan dia. Bukan macam tu. Kalau tuan-tuan nak baca dengan lajah Arab, bukan macam tu. Walaupun tuan-tuan kena tengok mulut orang Arab tu dia kecil, dia baca, tuan-tuan tak dapat nak kesan kan. Tapi kalau tuan-tuan suruh dia ajar tuan-tuan semula, dia akan ajar macam tu lah cara dia. Ini saya pengalaman saya belajar dengan orang Arab, tuan-tuan. Dia baca laju, jadi kita tak nampak pergerakan mulut dia. Tak nampak. Kurang nampak lah. Tambah mulut dia kecil, halus, kita tak nampak bila masa dia buka. Kan, tuan-tuan? Tapi bila dia ajar kita, tuan-tuan, dia suruh buat macam yang saya buat tadi. Bermakna asal huruf tu memang kena buat macam tu. Cekung ni har. La yashar. La yashar. Bila perempuan dah pro besok, barulah baca macam ni. La yashar. Tuan-tuan tengok, nampak saya mulut saya muncung buka tadi. Nampak? Cuba tengok balik. Tak nampak kan? Tak nampak macam yang saya tunjuk mula-mula. Ustaz tunjuk, tapi Ustaz tak baca tu pun. Ni dah laju. Saya baca tu maknanya saya punya lidah tu dah orang kata dah Alis. Tegang. Apa dah? Okey, dah biasa.
Dah biasa. Kalau saya baca laju pun saya dah boleh agak dah. La yaskhar. Bukan sikit ya. Kalau saya tunjuk belajar, la yaskhar. Khar. Yaskhar. Kalau tuan-tuan mohon biarkan sebab dia baris atas kena buka. Dia huruf tebal, buka dia besar sikit. La yaskhar. La yaskhar. Nampak? Jadi kan? Or. Cuba buat tuan sekali. La yaskhar. La yaskhar. Yaskhar. Suara dia tuan-tuan kena lepas. Tuan-tuan kena ambil pergi kat sifat huruf balik. Sifat huruf ra ni dia tawassut lin Omar. Yang ni kat hati dulu tertinggal. Kan? Lin Omar tu sifat huruf ra. Dia ada tawassut. Suaranya jangan pegang kuat pada makhraj dan suaranya terlepas sikit. La yaskhar. La yaskhar. Tak boleh la yashar. Betul tak boleh. Har bunyi belakang. Ya yashar tak boleh. La yaskhar. La yaskhar. Sebab itu sifat huruf. Sifat huruf ra tu tawassut. Suaranya tak boleh pegang kuat. Bila mati kita tak boleh pegang kuat. Kita lepaskan. Layan. Layan tu maksudnya kalau orang utara cakap layan tu macam mana? Lenggok. Layan ya. Okey. Kita kalau lidah dah fasih tuan-tuan, lidah dah fasih, kita akan baca laju dan tuan-tuan puan tak dapat kesan. Macam tuan-tuan baca, tuan-tuan dengar orang hafiz baca Quran, baca tarawih. Tuan-tuan perempuan janganlah suruh dia baca macam tuan-tuan perempuan dekat macam perlahan, tapi tak boleh lah. Dia dah hafal Quran, dia baca tu hadar, laju bacaan orang hafal Quran. Tapi asal-asalnya huruf dia memang dah baca elok dah. Tapi bila dia baca laju tu, macam tuan dengar jejak tak jejak, itu memang dia benar bagi orang hafiz baca je tu. Takkanlah hafiz dia baca laju, dia nak bunyikan sebiji-sebiji macam kita tu. Itu namanya baca tahqiq. Dia boleh baca tahqiq, tapi lambatlah. Macam mana nak habis satu juzuk satu malam, kan? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh lah. Dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu pun sambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Kan? Kalau tuan-tuan nak cakap saya baca tak betul, tak boleh lah. Sebab saya baca perlahan betul. Tapi bila tuan-tuan dengar saya baca laju, tuan-tuan takkan dapat ikut. Sebab benda tu dah hadar, dah baca laju, kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa ni orang hafiz ni baca tak betul? Bukan, itu bukan bacaan standard kita. Itu bacaan hadar, bacaan laju. Kalau baca laju pun nak susun satu-satu huruf, nak letak makrah, nak tunjuk makrah satu-satu, nak tafashi je. Tak jadilah. Itu bukan ada namanya. Kita baca ni ada berapa peringkat kan? Tahqiq, kan? Tadwir, hadar. Hadar ni yang baca orang hafiz baca tu kan? Tahqiq yang kita selalu duk baca tu, yang duk layan baca kan, ustaz duk tunjuk kan? Hadar. Tu tahqiq. Dia perlahan dia baca dia. Okey. Tapi semuanya kena ada tajwid. Okey. Okey. Boleh ya? Terus. Okey. Jangan cepat menyalahkan orang lain jika kita tak ada ilmu tu ya. Tak ada ilmu tu jangan cepat salah, sebab Quran ni dia luas. Dia panjang cerita dia. Okey. Kalau baca dia baris tengah, baris depan pula, wala nur, muncung nu ni muncung sebab baris depan. Wala nu nur, buka wala nursilan. Wala nursilanna. Tuan-tuan perempuan mesti kena buka mulut ya. Jangan katuk wala nursilanna. Sampai bila takkan dapat huruf ra tu. Kalau tuan-tuan tak buka wala nur. Nur ni kan wala nursilanna. Wala nursilanna. Wala nursilanna.
ولنرسلن Kadang-kadang tertutup, kadang-kadang terbuka. Tu tak boleh. Itulah kadang-kadang baca. Sebab tu kita latih. Sebab tu kita biasa tadarus tu, kan kita baca banyak kan. Kalau kita baca sikit-sikit kelas-kelas ni sikit je. Kalau kita masuk tadarus tu banyak baca. Tapi nak kena baca dengan orang yang ngerti lah. Maksudnya ada orang yang tegur lah. Kalau sama-sama tuan-tuan ke, bukan nak kata tuan-tuan tak pandai. Kan sama-sama level. Sama-sama level, kau tengok aku tengok engkau. Kau tengok aku tengok engkau. Okey. Tak boleh. Okey. Tak boleh. Dia kena, leader tu kena ada ilmu tajwid lah, leader tu. Dan leader tu dapat daripada guru yang guru yang mursyid. Guru yang ada ilmu tu betul-betul, dapat daripada betul kitab apa ada berguru dan pernah ada bersanad guru tu. Okey, Quran kena baca itu tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pun tak tahu dia ni dengarnya sedap baca. Dia bukan sedap. Dia bukan masalah sedap baca Quran ni. Masalah sedap bacaan tu, lahjah logat tu. Kan? Kena dengar orang Arab baca banyak, dan dengar yang baca perlahan tu, dengar macam mana baca banyak, sambil kita belajar, sambil kita tiru. InsyaAllah kita akan boleh. Okey okey. Hari-hari saya ada share satu video dekat grup kat surau kan. Tengok tadi. Datuk Faridah Mak Saman. Kita punya Johan kita punya Johan kebangsaan dan antarabangsa. Masa tu saya tak lahir lagi. Dia Johan. Tapi suara sampai sekarang, Masya Allah, Allah jadikan macam ni kan. Suara. Saya tak lahir lagi, dia dah jadi Johan. Tapi suara kemas betul lah suara. Betul Syekh Arab cerita. Dia kata dia punya guru 90 lebih tahun baru meninggal, suara sama je. Daripada muda sampai tu sama je suara, tak berubah sampai meninggal suara. Tengoklah, kalau 63 dia Johan tuan-tuan. Tahun 63 dia Johan. Kan, kalau saya ni dah 50, 54, 55, campur lagi 3, 58 tahun dulu dia Johan. Kan, tapi lagu kasidah okey, berjanji okey, suara mantap dengan lahjah Arab dia. Memang kata Allah jadikan supaya Allah panjangkan umur dia, boleh jadi contoh lah kan, contoh pada qori-qori lain. Okey. Memang hebat orang dia. Memang hebat. Okey tuan. Okey, terus kita cerita sikit pasal qori ya. Kita ulang balik bukan zaman kita. Tapi zaman tu zaman Hajar Rogayah semua kan. Lihat ada satu lagi. Yang tu Johan tahun 63. Yang ni Johan tahun 64. Hajar Faridah ni 64. Tu geng dah, dia punya seangkatan. Semua dah ni, tapi masih lagi orang jemput. Orang rindu nak dengar dia suara. Okey, terus Kalau tadi wala nur buka, wala nur tu perempuan kan, kau ambil cermin lah. Baru dia tak lari lah kalau baca. Wala nursilanna. Kalau baca kan. Kalau nipis pula. Kalau nipis pula wa fir'auna tengok ni, tira sama, jangan tegang lidah, tarik bawah. Wa fir'auna okey. Wa fir'auna fir jangan wafir tak mau. Sebab bila kalau kita tahu sifat huruf tawassut tu kan, mana sifatnya, maknanya apa makna tawassut? Tawassut tu kita tak boleh pegang huruf tu dekat makhraj dia kuat. Wa fir'auna
Fir'auna. Macam tu. Mari kita cubalah dulu. Okey, ustaz nanti ustaz tak boleh banyak-banyak sangat. Nanti dia ni nanti tak suara habis. Lepas ni ustaz ada talaki am nak baca. Okey, sikit-sikit ya. Tuan dan perempuan kena baca banyak. Okey. Cik, Cik Hakim cuba baca nak. Macam mana contoh? Raja'a absaruhu bariqa Itu yang berbaris ya. Okey, yang mati pula. la yaskhur Kha. la yaskhur Buka mulut. Biasakan. Nanti baru biasa. Biasakan yang tak biasa. Kalau biasa-biasa, nanti tak biasa. Biasakan yang tak biasa. Okey. Nur dan Baca lagi, okey. Wala nur. wala nursilanna Okey, nipis. wa fir'auna Okey, bagus. Okey, tu Cik Noah. Raja'a absaruhum Muncung. Absaruhum. Ada getar, semua ada. Sama juga. Okey. Bariko. Tarik. Bariko, sorry, pendek. Bariko sekali. Cik Noah. bariqa Bari. Okey. Bawah dia, Cik Noah. la yaskhur La panjang. La maksi. La yaskhur yaskhar. khur la yaskhur khur wala nur salimna Si. Wala nun si. wala nur silanna Jangan cepat sangat. Huruf-huruf tu jangan cepat. Relax. Dengan cara baca perlahan tu lambat dia bunyi ni. Dia punya bunyi dia ada terlepas. Wala nursilanna. wala nur silanna Dengan cara tuan-tuan baca tu yang lambat tu, tuan-tuan perempuan kena jelaskan semua dia punya sifat huruf. Sebab tuan baca lambat. Kalau baca laju wala nursilanna, tak ada nampak kan? Kalau baca pelan wala nursilanna. Nursilanna. Kita baca sebab kita belajar, kita kena baca pelan-pelan. Ya? Nampak semua sifat huruf, macam mana getar tak getar semua nampak. Okey, terus. Wafir. wa fir'auna Okey, terus. Okey, Puan. Raja'a absaruhum bariqa la yaskhar Lepas. la yaskhar Jangan tarik ya. Dia ada la yaskhar. la yaskhar wala nursilanna Terus. wa fir'auna Okey. Cik Azman. raja'a absaruhum bariqa la yaskhar wala nursilanna wa fir'auna Okey. Kak Ati. Raja'a absarulhum. Sekali absaru. Muncung. Absaruhum bariqa. Okey. La La yashar.
wala nursilanna wa fir'auna. Okey, bagus. Kan? Okey, Mama. Okey, Kak Yati mungkin pelik. Kenapa bacaan dia lepas orang ni, lepas Hakim, Cik Noor, lepas tu Cik Zarah. Ni dia sebab dia apa ni duduk dalam kelas, susunan meja dia tu. Tak puas. Dia duduk dalam kelas, meja dia daripada duduk beratur tu. Sebenarnya dekat sebelah Puan Zarah ni dulu ada satu lagi perempuan juga. Bukan satu ke dua pun, tak kekal tak kekal. Belum tak kekal, mungkin faktor ada anak kecil ke apa kan. Orang muda ni kadang faktor tu mengekang dia sebab kerja tu ada anak kecil, ada apa kan. Okey, lepas tu tak ada adil lah. Adil sekejap je. Okay, sebenarnya ramai. Ramai ni, kelas ni ramai penuntut dia. Ada ramai kan? 8 orang ada kan? Kata, ramai. Tapi yang kekal ya, sekarang tinggal 4 orang. Tak apalah. Ada jugalah kan, daripada 8, 4. Tapi sekarang dah tak ada dah, dah ramai balik dah. Sebab dekat Facebook ramai. Dah ramai, lebih ramai daripada dalam kelas dah. Kan, lebih ramai dalam kelas kan. Sekali tengok ratus-ratus. Kelas kita yang bukan kelas kita yang ni kan, walaupun dia orang tengok rakaman, ramai yang kongsi sebab dia orang suka ilmu tajwid. Ramai orang suka belajar tajwid, ya. Okey, terus kita pergi sekarang ni sukun mati lagi. Sukun asal. Tadi sukun asal kan? Ni sukun asal lagi. Sukun asal ni, sukun asli asal samalah. Okey, tengok ya. Kita tengok apa ayat dia tulis tu. Ra sakinah. Ra sakinah ni ra mati ya tuan-tuan. Yang di Facebook jangan pelik pula. Ra sakinah, ra sukun. Ra sakinah, ra mati lah. Dan terdapat sebelumnya huruf berbaris kasrah, baris bawah, dan serta selepasnya terdapat huruf isti'la berbaris fathah baris atas dalam satu kalimah. Cerita dia je ni. Tuan-tuan mungkin pening kan dengar saya baca ayat tu kan. Sebelum huruf ra mati ni ada huruf berbaris bawah. Mana ada baris bawah lah. Sebelum ra mati ni baris bawah. Tadi kalau kita tengok ke atas ni, kalau baris bawah baca dia ni nipis. Wa fir'aun. Tapi dekat sini kena baca terusnya pula. Selepas huruf ra yang kita sukun ni, sukun asal ni, ada huruf isti'la, huruf tebal. Sad, dad, ta, za, qaf, ghain, kha kan. Huruf tu husadau tinkil. Huruf tebal ada duduk depan dia. Huruf tebal tu pula baris atas. Baris atas. Jadi ra ni dia huruf yang mesra alam. Mesra alam kan, dia ni meraihkan orang. Bagus. Kita kena macam ra ni mesra alam. Kita tak kira bangsa, tak kira apa, tak kira budak ke orang tua ke, kita layan sama kan. Tak kira dia bangsa ke, dari negara mana ke kan, tak kira dia agama apa pun, kita kena ada adab sebagai orang Islam kan. Contohnya ini contoh bagus kan. Contohilah huruf ra. Apa keadaan pun dia raih orang. Sekarang ni dia raih lah. Dia tak adalah baca macam Fir'aun tadi. Dia baca firqatin. Macam mana perempuan nak buat? Senang aja. Mulut perempuan ni walaupun baris bawah, tadi kita buat macam ni. Tengok fir. Jadi nipis. Sekarang ni tak boleh sebut baris bawah, tapi macam bentuk baris atas. Baris atas. Firqatin. Barulah dia nipis. Bila cekong ni pangkal lidah tegang. Firqatin. Itulah tebal bagi huruf ra yang baris bawah tapi dibaca tebal. Huruf ra yang sebelum dia baris bawah tapi dibaca tebal. Faham tak? Jadi nak buat macam mana? Senang je. Tengok mulut saya ikut. Firqatin. Itulah tebal dia. Bukan tebal macam ra baris atas tu. Tebal baris bawah. Tebal baris bawah. Baris bawah bunyinya fir. Kalau nipis kan. Tapi nak dia tebal kan bunyi firqatin. Itu je. Firqatin. Okey, yang nak perlu jaga tuan-tuan. Tuan-tuan kena buka mulut puan-puan. Tuan-tuan buka.
Cekungkan. Firqatin. Kan? Okey, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ha dengan ra bersabdu baris apa sebelum dia? Atas. Bismillahi. Ha. Ini baris bawah ke baris atas? Bawah. Baris bawah. Okey. Ra bersabdu baris apa? Ra yang sabdu tu baris apa? Baris atas. Bila huruf ra ni bersabdu ni, saya cerita tu lah. Ra bersabdu dia kena ikut ra baris pada ra tu. Baris pada ra tu atas kan? Kalau atas baris baca apa? Tebal kan? Tebal. Dan tebal. Kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Tengok mulut saya. Tengok mulut saya ni. Tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah saya sebut ni macam baris nipis? Bismillahirrahmanirrahim. Tak, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tebal. Bila baca tebal mulut dia lain bentuk, bila baca nipis mulut dia lain, kan? Wa fir'auna. Kan? Boleh faham tak? Tengok mulut. Ni mustahak tuan-tuan. Mustahak. Okey ya? Mustahak. Secara telaki saja yang kita boleh dapat benda ni. Secara telaki kita boleh dapat, boleh dengar bacaan macam mana. Okey. Alhamdulillah lah, saya bertalaki. Ra saya tu tak ada reject lah. Belum reject lagi lah. Belum, maknanya masa kalau saya baca, alhamdulillah sampai hari ni tak reject. Sebab saya guna kaedah yang saya ajar tuan-tuan dan puan ni. Kan? Buka mulut. Buka mulut. Jangan tutup. Okey. Terus ya. Itu tadi ada huruf yang depan dia, huruf yang depan dia huruf qaf. Kan? Qaf baris atas. Okey. Kalau pula ini tak ada contoh dia. Dia kata ni ra sakinah terdapat sebelumnya huruf berbaris kasrah serta selepasnya terdapat huruf istilah baris dhamma. Huruf ra sakinah terdapatnya sebelumnya baris kasrah baris bawah serta selepasnya terdapat huruf istilah berbaris depan. Okey. Maknanya dia kata ni macam ni juga. Macam ni juga, tapi baris huruf qaf ni baris depan. Contohnya contohnya firqu, contohnya macam tu kan. Tapi dia tak bagi contoh, mungkin tak ada contoh. Okey, dia baca tebal juga. Okey. Kalau maksudnya faham tak Kak Yati? Maksudnya huruf qaf ni baris depan. Kalau kat sini, yang tengah-tengah ni. Yang sekarang ni huruf qaf ni baris atas. Baca tebal. Baris depan pun baca tebal. Faham? Yang baris depan tu adalah huruf yang selepas ra tu. Sebab dia kan mesra alam. Okey. Okey, lepas tu yang ujung ni pula huruf ra dibaca tafkhim atau tarkik. Maksudnya dibaca dua-dua. Maksudnya bukanlah baca sekali-sekali, tak baca dua-dua. Maksud kita boleh buat pilihan, nak baca tebal ke nak baca nipis. Tapi nipis lebih utama. Tak kisahlah dia utama ke tak utama kan. Kita baca tu, kita boleh baca dia nipis. Pada huruf yang ada ra yang mati asal ni, selepasnya ada huruf tebal ya. Jangan tak ada huruf tebal macam Fir'aun tadi, huruf Ain pergi tebal. Fir'aun. Tak boleh. Dia ada huruf tebal, huruf qaf. Huruf tebal berapa tuan-tuan? 7 lah. Sad, dad, ta, za, ghain, kha dan qaf. Faham tak? Okey ya. Kalau yang dia huruf yang kena, kalau lain pada huruf tu tak boleh lah tebal. Okey ni. Contohnya firqin. Mulut buka sama juga. Bukan macam Fir'aun, firqin. Nampak? Firqin. Nampak? Firqin. Kalau tebal, kalau nipis firqin. Yang ni kena buat dua-dua. Kena buat dua-dua. Tebal kau buat, nipis pun kena buat. Firqin. Tengok saya dulu. Tengok sini. Tengok wajah saya ni. Okey, tengok. Okey, di Facebook tu tengok walaupun tak cantik tapi kena tengok lah. Okey. Okey. Okey, tapi berseri tak? Gelak lah hati. Berseri lah, tak mandi lagi kot Okey. Firqin nipis.
Fir. Tengok mulut. Lebar ke bawah. Fir. Kalau tebal, kuncup. Cekung. Cekung orang Melayu kata. Firqin. King. Firqin. King. Boleh nampak? Fir. King. Okey, saja musik tuan-tuan Ustaz, Ah. yang ni nak jadi ni semuanya huruf tebal tu Ustaz. 7 huruf ke atau qaf je? Dia tak semua huruf terlibat. Tak semua, okey. tapi kita contohkan semua huruf terlibat. Tapi tuan-tuan puan akan jumpa macam-macam dalam Quran. Tak boleh saya nak terperincikan sangat benda ni, macam-macam. Ada macam-macam huruf. Jumpa huruf dot pun ada. Macam tu kan? Contoh kan? Ada macam-macam. Itulah perjalanan kita tu masih panjang lagi ya. Masih panjang. Nanti bila kita baca Quran, Cik Noah, macam bila Cik Noah dah cekap, dah duduk dalam halakah baca Quran, kan? Tak baca dengan saya pun dah cekap baca Quran, dah duduk dalam halakah baca Quran, Cik Noah akan nampak macam mana keadaan dia. Jaga pegang buku ni betul-betul, buat rujukan. Sebab tu kita belajar, kalau boleh tuan-tuan puan kena ada buku. Buat apa buku ni? Nak rujuk balik. Nak tanya ustaz tu, ustaz akan tanya muka surat berapa, kitab kena ada. Kitab lah, buku ni kitab lah. Dia lama lah. Okay. Bukan kitab je bahasa Arab. Sekarang ni dah banyak kitab-kitab kita berbahasa apa, dia tulis dalam Rumi kan, tulis dalam Rumi. Kalau tak boleh, Rumi tu kadang-kadang tulisan Jawi pun Rumi juga kan, kan tulisan ni apa ni, tulisan biasa ni kan. Okey, tulisan apa panggil ni? Osmani. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu Okey, bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu, bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Bahasa Melayu kan? Melayu. Kalau dulu bahasa Malaysia kan? Sekarang bahasa Melayu kan? Betul sekolah sekarang juga bahasa Melayu. Pelajaran Ya. bahasa Melayu Ya Ustaz. Oh, bukan bahasa Malaysia Dulu-dulu bahasa Malaysia Ustaz. Oh, sekarang bahasa Melayu. Dah lain kita sekolah tahun bila dah tak tahu dah orang macam mana. Okey tapi sekolah sekarang banyak macam-macam. Quran dia belajar, Jawi dia belajar kan. Okey terus Okey terus yang di Facebook pun terus boleh buat soalan. Kalau nak ada soalan terus. Yang bahas pada huruf ra ni lah. Saya boleh saya contohkan kat sini Okey Okey terus kita pergi tadi tengok, nanti kita nak baca kan. Kalau yang ni firqin tuan baca dulu. Tebal firqin, baca nipis firqin. Okey, tapi boleh baca nipis lebih utama. Okey, cuba baca. Cuba seorang dulu baca. Firqatin. Cekung firqatin. Firqatin. Dia bukan garang kerana kita tutup mulut Macam kita marah anak kita, kalau macam marah siapa-siapa, muka kuncang tu garang tu. Firqatin. Dia bukan garang dia. Tu ya. Firqatin. Cuba sekali lagi ni. Suara tak buka. Firqatin. Firqatin. Firqin. Okey, lagi. Firqin. Lagi. Firqatin. Firqin. Okey, kalau baca tebal, firqin je dah. Firqin. Okey, macam tu je tebal dia. Terus. Firqatin. Firqin. Tebal. Firqin. Okey. Firqatin. Firqin. Okey, hati. Suara buka, suara.
Firqatin. Firqi. Firqin. Firqi. Firqi. Qin. 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 Sebab tak wakaf. Firqin. Firqin. Tebal. Firqin. Firqin. Macam tu dia tebal ya. Tebal nipis dia ada beza ya. Tengok mulut kita tu macam mana perbentukannya. Okey, boleh tuan buat? Okey, InsyaAllah, terus Ustaz. okey, terus lagi kita pergi. Terusnya ngantuk lah. Kalau orang kerja dia tak biasa dah, dia tak ngantuk. Sebab memang pagi ni pergi kerja kan. Tapi kalau orang biasa kerja dekat outdoor, duduk dalam rumah, indoor, lelap mata dia kan, macam lampu kelip-kelip kan, layan aja ya. Okey, saat lagi lepas ni tidur, ada masa beluang ni ya. Inilah waktu cuti kan, cuti dah rehat. Kot masa mengaji dia lilap-lilap mata. Tapi habis mengaji tu macam spotlight mata. Kan? Nak pergi tarawih mata, ya Allah ya Tuhanku kan. Siapa rasa pergi tarawih kan? Tarawih. Dia punya mata tu, kalau siapa yang makan banyak-banyak kenyang-kenyang ni, macam nak bawa kereta lah. Dia mata ngantuk ya Rabbi. Kan, beri salam ya, langkah-langkah keluar pada surah je. Cerah mata. Pukul 12 malam tidur. Terus. Tadi nak habis 4 harakat tu. Nak habis 4 harakat pun, ya Allah, jauhnya. Awak baca perlahan dengar ni. Baca perlahan dengar. Padahal orang tu dah jerit kata, telinga kita yang pelan. Sebab kita dah mamai lali macam nak lelap kan. Tapi saya betul, saya kalau orang baca perlahan saya tak boleh duduk. Sebab saya memang mengantuk. Saya cakap bukan cakap mengantuk. Mengantuk waktu malam. Sebab kita siang mengajar full, kita tak tidur, tak apa langsung. Tak dapat tidur langsung. Macam orang kerja pejabat ya sama saya ni. tak dapat. Terus mengajar dan terus belajar. Betul? Kalau malam tu memang mengantuk. Lepas maghrib memang mengantuk. Yang mengantuknya yang amat sangat lah. Masuk surau memang mengantuk. Macam pergi sembahyang Jumaat. Siapa orang perempuan tak tahu, kalau orang lelaki tahu. Kalau pergi sembahyang Jumaat bulan puasa, confirm lah. Kalau cari ada yang terlentang pun ada. Terlentang tak? Terlentang ada, tersungkok pun ada. Sungkok ke depan macam yoga tu kan, kepala cicah ke lantai. Yang terlentang pun ada. Terlentang. Yang mendengkur saya cakap lah. Dengkur ni orang-orang dalam surau. Dekat satu je, apa tu, kita dah tahu kita kaki ngantuk, janganlah tidur dalam aircon. Kena cari dekat luar, duduk dekat luar yang panas sikit kan. Ini mata dah pergi cari aircon, lepas tu dah cari aircon, pergi cari dinding. Confirm macam pokok tumbang lagi. Tapi kita tak perasan, tapi malulah kan. Malulah kita tak perasan. Tak boleh jaga mengantuk ni, mana boleh? Mana boleh jaga kak kan? Tak boleh jaga. Tiba-tiba terkejut. Orang sebelah terkejut. Kalau orang yang okey dia urut. Tapi sekarang mana boleh urut? 1 meter, 1.5 meter jauh sana. Memang tumbang lah sendiri-sendiri. Okey, orang perempuan tak tahu pengalaman orang lelaki sembahyang Jumaat. Belum puasa. Seksa kan. Memang tempat yang paling sedap tidur kak mana? Masjid hari Jumaat. Masjid hari Jumaat. Itu tak puasa. Itu tak puasa. Tak buat. Kalau puas lah. Jangan Mat. Sekarang kena datang awal masjid Sekarang kena datang awal. Nak 12.45 kena duduk dalam tu. Tidak tak dapat tempat. Tapi saya tune waktu kena duduk luar. Masuk tu nanti kena duduk luar. Kalau tidak dia orang suruh masuk. Kita dah duduk dalam aircon. Memang tak berani saya. Saya dah try dah. Minggu pertama duduk dalam aircon.
Saya mengajar balik daripada pagi tahsin, lepas tu tadarus, pukul 12 habis pergi masjid sembahyang. Itu pun saya mandi sekali lagi pergi. Bayangkan, tak boleh mandi pun tak boleh. Tapi saya duduk kan, selalunya tak ada penjarakan, dia hangat. Mesti ada aircon pun. Ini ada penjarakan, sejuk dia lain macam. Kemarin sejuk kan? Kemarin cuaca kita sejuk. Sejuk kemarin. Sejuk. Tapi saya duduk kat luar. Alhamdulillah. Kalau duduk dalam, kita kena tune nak waktu dia. Memang kelakar. Bukan kelakar, tapi malu tu kan. Tapi nak buat macam mana? Macam kita memandu lah. Dah lelap, langgar tebing, terjunam masuk gaung tu, nasib lah kan. Sebab kita memandu waktu mengantuk. Memang bulan puasa ni memang mengantuk. Tapi ni musim-musim PKP ni kurang je. Kereta terkejut kan? Kan? Kalau zaman-zaman tak PKP tu, kalau bulan puasa, banyak kereta terjun kalau pergi dekat highway tu. Banyak terjun macam musim bola lah. World Cup kan. Banyak kereta masuk gaung sebab tak tidur malam sampai pagi. Tu cerita dia. Ini kita pengalaman tu kan. Pengalaman. Sebab kita pengalaman hidup tu ngajar. Ada yang terlentang, ada yang ke depan, ada yang macam pokok tumbang. Okay. Mendengkur tak payah cerita lah. Tapi sebab kita kena pergi awal kan. Pergi awal. Masjid 12.45 buka, azan lambat. Tak ada lah, balik lah, pusing kat situ lah. Pusing kat situ. Okay lah, habis selesai tu. Itulah, buka aircon hanyut. Betul lah. Tak ada aircon pun hanyut. Orang kalau mengantuk ni, jemur tengah panas pun dia tidur. Betul lah kan? Percaya tak? Cakap saya. Ni cerita sikit lah. Belajar kena sikit, cerita kena banyak bulan puasa. Okey tuan-tuan. Tentera tu yang kawat dekat padang kawat tu, tuan-tuan tengok yang jatuh tu, tidur. Bukan dia pengsan, dia tidur. Tidur sambil berdiri. Yang tu tamat latihan, rekrut yang tu kan. Yang jatuh tu kan. Bukan dia pitam, dia orang fit semua. Fit. Memang fit lah orang yang latihan. Mana ada mengantuk-ngantuk ni, mana ada boleh tumbang, mana tumbang pitam lah, tumbang pitam. Ada lah tapi tak banyak lah tumbang pitam kan. Tapi yang tercocok tu benek kat tangan semua tu kan. Lelap okay. Lelap. Pegang benek je ni kan. Lelap. Tumbang. Tapi dia tak cucuk badan lah. Dia jari, dia pegang tu kat situ kan. Koyak tangan. Tidur kak? Tidur masih berdiri. Jangan main-main. Tu saya cakap, kalau mengantuk ni, kak bagi tegak tengah panas pun lelap. Orang tak ada pengalaman tak tahu. Orang tak ada pengalaman tahulah macam mana lelap. Tanya mereka kalau tak percaya. Okay. Kau nak lelap lah kan. Okay. Masya Allah. Betul. Kita senang yang kita cakap askar ni nampak letih tak letih dia orang tu kan. Tentera yang macam duk jaga kat kita tu PKP tu kan. Dia duduk bawah kemah sari-sari tu. Kan? Dia duduk dekat kampung Tok Mak Azali tu, duduk dalam apa? Dewan. Dalam dewan tu panas, tak ada aircon, duduk dah berbulan dah tidur kat situ. Makan, minum, mandinya macam mana dekat dewan je. Kan? Cuba kita pergi tahu duduk atas hemok aja. Duduk berbulan-bulan lah. PKP bukan sehari dua. Tapi kita kena kata kena ucap terima kasih lah daripada mereka kan. Daripada mereka kerja teruk tu kan. Kerja teruk. Orang uniform lagi teruk lah. Dah awal-awal cakap no cuti. Kan? No cuti. No cuti dah setahun dah. Tambah lagi lebih cuti lagi. Mereka pun ada apa, ada anak bini juga kan. Macam kita Selesa ni jangan lupa Selesa ni jangan lupa. Okey, sambung balik. Okey. Sikit lagi sikit lagi. Tak boleh banyak-banyak bulan puasa. Nanti lupa. Bukan lagi ingat lagi lupa. Okey, tadi kita dah pergi row yang depan dia ada huruf tebal kan. Tapi senang teman-teman. Sebab row ni walaupun dia baris atas ke, dia baris bawah ke, yang baris atas ni memang kita baca tebal. Yang baca tebal nipis ni dua-dua boleh baca. Kita confuse lah tengah-tengah baca
Baca tebal ke nipis? Dia baris bawah pada depan ni. Kita baca nipis. Betul? Kita baca tebal. Betul? Kan? Betul tak tuan? Yang baca tebal ni malah baca tebal. Ni. Baris atas ni kita selalu, memang tebal ni baca. Yang ni tak berapa ingat lah. Kan? Yang mana satu baris bawah ya. Yang sebelum dia baris bawah ke atau huruf depan dia baris bawah, kita tak ingat. Okey, tapi tak salah, kita baca betul. Okey, talaki yang penting. Okey, terus kita pergi. Duk saja mengantuk. Kak ni dekat dalam Facebook, duk saja mengantuk. Okey, huruf ra sukun asli ni. Okey, dia tengok ni. Ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Bawah arid. Ni mendatang. Saya tengok senang je kita nak tengok sukun baris mendatang ni, dipanggil baris mendatang. Ra ni memang matilah. Mati dia memang asal lah. Tapi baris yang datang belakang dia tu adalah baris mendatang. Macam mana tuan-tuan nak tengok datang? Tuan-tuan tengok ada hamzah wasal sebelum dia. Dipanggil baris mendatang. Senang je perhati dia. Ada hamzah wasal sebelum ra mati, baris mendatang. Okey baris mendatang. Okey, macam mana? Yang kalau sini, kalau contohnya ayat ni, kalau tuan-tuan nak baca ni, ini permulaan ayat. Tuan-tuan nak baca ni, nak baca dia baris atas ke baris depan? Baris bawah ke baris depan? Okey, tuan-tuan kena kira. Huruf pertama, ingat kan? Dah belajar kan siapa yang baca? Huruf pertama hamzah wasal. Huruf kedua mati. Huruf ketiga baris bawah. Jadi dia baca apa ni? Baris apa? Baris bawah. Baris bawah. Benda yang kosong hamzah wasal ni, dia ada dua je pilihan. Tak baris depan, baris bawah. Kalau tak baris depan, baris bawah. Okey baris depan. Dia itu dia panggil baris baris mendatang. Dia tekan. Maknanya inilah baris kasrah aridah. Baris mendatang, aridah tu datanglah, mendatang. Dalam satu kalimah. Okey baca dia irji'i. Tengok. Dia tak baca irji'i. Tak boleh baca ir. Tak boleh baca ir. Irji'i. Irji'i. Boleh? Buka cekung. Lidah tegang. Irji'i. Irji'i. Okey, terus. Lepas tu ni tengok ni dia kata, yang ni tafkhim lah, tebal. Lepas tu dia kat ni baris ni ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah arid, kasri mendatang dalam dua kalimah. Yang ni dalam kalimah. Ami ni lain kalimah, ni lain kalimah kan? Irtabu ni lain kalimah. Dibaca tafkhim juga. Kita baca amir tabu. Baca terus. Daripada ra terus pergi, daripada mim terus pergi ke ra. Amir tabu. Okey, boleh. Tenang kan? Baca tebal. Tengok hamzah wasal ya. Contohnya, okey, cuba baca irji'i. Amir tabu. Okey. Cuba baca, okey baca. Irji'i amir tabu. Baca terus. Irji'i amir tabu. Okey. Terus. Irji'i amir tabu. Okey, terus. Irji'i amir tabu. Okey, terus Kak Ati. Irji'i amir tabu. Okey, macam tu ya kan? Macam tu lah bunyi dia. Okey. Okey, kita pergi satu lagi lah last one. Okey, tengok ya. Huruf ra sukun juga. Dia kata ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah asliyah. Ni ori punya. Sebelumnya berbaris kasrah ori ya. Baris bawah yang apa?
Asal. 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 Kita pun tak tahu asal tak asal pun kita tahu. Yang kita tahu tengok ada hamzah wasal tu kan, asal. Okey. Dia kata kat tu dalam dua kalimah. Allazi lain kalimah. Kalau baca tu irtada kan, lain kalimah. Kalau kita baca start irtada, kita baca dia tebal kan. Kalau kita baca irtada, tebal. Sekarang ni dua kalimah daripada mula allazi. Zi tu tak baca mat asli ya. Kita baca allazi irtada. Allazi Faham tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok saya ajar tu ya. Kalau tuan-tuan tengok macam ni, lepas hamzah wasal ada huruf mati. Ada huruf mati kan, selepas hamzah wasal ni ada huruf mati. Ini bukan cerita pasal ra tebal. Sebelumnya ada huruf mat macam z ni kan, allazi ni kan. Okey, lepas dia hamzah wasal ni ada huruf mati. Ini huruf mat, tuan-tuan tak boleh baca mat ni. Sebab mat ni huruf mati. Mat ni mati kan? Zalia mati bawah zi kan? Kan? Ra ni pun mati. Dia mati dengan mati tak boleh. Dia mati dengan mati tak boleh. Mati dengan mati tak boleh kita baca. Kira kita macam mana? Kita buang ni, buang ya, kita tinggalkan zal bawah di bawah zi. Jadi zirtada. Allazi irtada. Allazi Tebal kan? Okey, faham tak? Okey. Sekarang ni yang sebelah ni pula ra berbaris kasrah arid, ra baris kasrah mendatang kan ni kan? Ra ni kan? Okey. Dalam dua kalimah, tapi yang ni ra duduk belakang hamzah wasal. Yang ni ra ni bukan yang ni ra duduk depan hamzah wasal kan? Ra sukun. Yang atas ni pun semua ra duduk depan wasal. Yang ni ra dia duduk belakang hamzah wasal. Jadi kekal lah. Kekal bunyi dia. Ziyadah kasrah pada ra. Dia kata ziyadah kasrah pada ra. Okey. Boleh tu kan? Okey. Wa anzirin nas. Wa anzirin nas. Wa anzirin nas. Wa anzirin nas. Boleh ya? Ya? Allazi irtada. Allazi irtada. Okey, wa anzirin nas. Wa anzirin nas. Okey, semua sama sekali. Sama sekali. Allazi irtada. Wa anzirin nas. Okey, terus. Allazi irtada wa anzirin nas. 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 Okey, boleh. Semua boleh ya. Okey, tengok contoh bawah ni. Contoh bawah ni tuan-tuan cuba baca sendiri kat rumah ya. Okey, homework lah ni. Nanti minggu depan tengok kita sambung, kita baca. Okey, saya contohkan dulu lah bacaan dia. Nanti tengok nanti tuan baca. Okey. Ka'annahum humurum mustanfirah. Ra bari atas kan? Ra masa bari atas. Mustanfirah. Farrat min qaswarah. Ra tafkhim. Ra farrat min qaswarah. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Munashsharah. Syarah.
Kan? Ra tu baris atas lagi kita wakafkan orang lain. Okey, bawah ni. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ra yang mati sebelum dia baris bawah. Fantasir. Nipis Tasir. Tasir. Senyum. Tarik bawah. Tasir. Tasir. Baca senyum. Fantasir. Tasir. Sara. Sir. Sir. Okey. Sir. Okey, lepas tu inna mursilun naqata fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Ni far Abang wasal kan sebelumnya far tebal. Lepas tu wastabir baro mati sebelumnya baris bawah macam Firaun tadi wastabir. Nipis lah. Wastabir tebal lah wastabir. Boleh? Okey, cukup kat tu. Tonton baca. Nanti minggu depan kita nak tengok boleh baca tak tebal nipis ni. Kan? Boleh? InsyaAllah, Ustaz. Tengok balik dekat Facebook ulangan ni nanti boleh ni. InsyaAllah kalau kita tak cuti lah. Mana tahu tuan-tuan nak cuti awal ke. Saya tak kisah, tuan boleh cakap je. Kan? Sebab nak dekat raya dah tu. Hari Khamis, hari apa raya? Minggu depan? Kami. Khamis kan? Sabtu minggu tu, Sabtu last kan? Mana tahu takut nak pergi shopping ke apa kan? Jadi, boleh lah. Kalau hari kerja tak ada pergi shopping hari Sabtu kan? Kejar. Kerja. Tu macam mana? Hari ni nak pergi lah. Tak abak lah hari ni nak pergi. Hari dah kerja hari ni. Tapi tak tahulah orang dia hari ni. Kan? Macam semut. Macam semut lah Macam main. semut. Jangan main-main. Jarak tak jarak lah ni. Pasal Ramadan dah banyak tutup dah. Dia tutup tu tempat yang orang yang ramai. Yang ramai sangat kan. Yang tak boleh kontrol lah. Tak boleh kontrol. Kontrol masa nak masuk. Tapi dah masuk tu dia tak ikut lah. Dia tak ikut lah. Dia hantam saja. Kan? Sekolah dah banyak tutup. Sekolah akan tutup kan bulan 5 kan. Lepas cuti raya tutup dulu. PDPR balik kan. Sekolah dah online balik. Yalah. Saya pada pendapat saya dari dulu sepatutnya jangan kan. Dah melibatkan budak-budak ni leceh. Kan? Susah nak budak kan. Dia pun tak boleh boleh ambil vaksin, ambil apa dari payah kan. Jadi susah. Jadi pun sebenarnya relax dulu lah sebenarnya. Kan? Relax dulu. Lepaskan yang periksa-periksa je. Kan? Macam betul lah SPM tu kan. STP lepaskan mereka periksa-periksa je. Yang periksa kecil-kecil ni alah boleh kau tim lah macam tu kan. Macam tu. Kan? Buat secara lain lah. Cara periksa untuk penilaian kan. Buat penilaian untuk nak masuk asrama tu. Itu je. Dah cukup. Daripada dulu dah ramai orang mak bapak yang tak berapa setuju sangat sekolah ni dibuka. Tak setuju kan. Nak bagi rasa lah yang satu lah ke apa lah. Ada kan. Cikgu pun pening kerja jadi security guard je lah dalam sekolah. Jadi security guard takut menyangkit takut apa kan. Tak apalah. Tapi bagi orang yang ada kena-mengena dalam perniagaan sekolah, jadi kesiannya juga. Betul kan? Kesianlah juga macam kantin, macam bas sekolah kan, macam bisnes-bisnes benda-benda barang-barang sekolah. Jadi kesianlah juga. Tapi nak buat macam mana? Kita nak lagi teruk ke nak lagi kurang? Kan? Kita cakap senang lah, orang cakap kau senang lah. Ada RM2 ke kami ni tak ada. Betul lah, memang lah. Tapi manalah benda tu semua boleh nak puas hatikan semua orang. Kan? Betul kan? Ya. Nak puas hatikan semua orang tak boleh hati. Kan? Nak puas hatikan semua orang ni payah. Nak puas hati semua orang. Kita doa lah. Semoga kita semua sihat. Naknya dapat terus beramal, dapat terus kita sambahkan, tingkatkan ibadah Ramadan kita tuan-tuan. Kalau rasa tak perlu nak beli baju tu, tak payahlah keluar. Tengok orang ramai ni jadi masalah kan. Takut tuan-tuan pergi sekerat, tuan-tuan tengok tak mau lah. Kan? Selai bajunya masak ni pergi hari kerja boleh. Hari kerja tak ada orang.
kan? Ada tapi kurang lah. Kalau bandar baru Bangi air kerja tak kira, memang ramai orang sebab orang penduduk dia ramai. Kerja ke tak kerja ke, orang tetap ramai sebab penduduk dia ramai. Penduduk dia padat. Jadi dia tak kira waktu, memang ramai orang. Okay. InsyaAllah jumpa lagi. Doakan semua kita sihat tuan-tuan. Kita jaga kita, Allah jaga kita. Kita jumpa lagi. Saya nak lepas ni nak rehat sekejap. Dari 15 minit nak sambung kelas pukul 11 pula. Tuan-tuan, siapa yang nak ikut kita kelas Talaki Am, jadi jam 11 ni kita baca surah Al-Baqarah. Tapi hanya mendengar je lah. Dengar kawan-kawan kita baca, insyaAllah kita boleh sama-sama lah dengar lah, sambil-sambil duduk-duduk relax-relax tu, dengar pasang telinga. Okey lah. Okey, insyaAllah. Okay, jangan lupa jaga diri tuan. Okey, Astagfirullahalazim. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang sama-sama di Facebook melawak minta maaf lah. Okey, terasa ke apa ke. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.